Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat semua, kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara. Pastinya anda akan terkejut dengan kenyataan ini. Jadi saya membawakan anda intipati kenyataan daripada Ketua Polis Negara berkaitan dengan tajuk yang saya berikan ini. Kalau cukup jumlah, Ketua Parti akan menghadap yang di Pertuan Agong. Jadi apa maksud sebenar kenyataan ini daripada Ketua Polis Negara yang mengatakan kalau cukup jumlah, Ketua Parti dah menghadap yang di Pertuan Agong. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya mau membacakan kenyataan media ini yang saya petik daripada Malaysia Kini. Ketua Polis Negara Razarudin Hussain mempersoalkan mengapa dakwaan bahawa pembangkang mempunyai bilangan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan yang dibuat oleh mereka yang tidak mempunyai autoriti. Maksudnya tidak mempunyai autoriti ini mereka yang walau-walau tentera cyber, pentasub dan sebagainya. Tambah lagi, sekiranya dakwaan tersebut benar, sudah pasti ia datang daripada pemimpin parti berkenaan. Kalau pemimpin parti itu maksudnya mungkin keluar daripada ketua partinya, presiden partinya, pengurusi partinya. Tapi kenapa ia datang daripada geng-geng kaki fitnah? Mungkin sahabat semua dalam fikiran saya, adakah mereka ini, persoalannya lah, adakah mereka ini dibayar untuk membuat kenyataan-kenyataan seperti itu untuk membina persepsi, untuk mensabotas kerajaan kita hari ini? Itu persoalannya sahabat-sahabat semua. Jadi Ketua Polis Negara lagi menambah, sekiranya betul nak berlaku pertukaran kerajaan, Ketua Parti atau Setiausaha akan membawa menghadap Agung yang di Pertuan Agong ataupun membawa pendedahan di dalam Parlimen, mengatakan bahawa kita ada sekian nombor buat undi tak percaya dalam Parlimen, kata Razarudin pada satu sidang media di Bukit Aman hari ini. Razarudin turut menjelaskan polis telah membuka kertas siasatan berhubung usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Menurutnya, suspek utamanya adalah penulis blog Raja Petrah Kamarudin atau dikenali sebagai Raja Fitnah nombor 1 sang pengecut, yang baru-baru ini mendakwah pembangkang telah mendapat 120 ahli parlimen. Razarudin berkata, jika pengumuman itu dibuat oleh ketua atau setiausaha gabungan parti, maka ia adalah perkara berbeza. Kalau pengurusi parti, setiausaha cakap, itu lain katanya. Ya, sebab dia ada autoriti cakap. Ini orang tak ada autoriti, tak ada locus standi cakap. Tak ada locus standi cakapnya. Jadi dia berkata, dakwaan demikian hanya akan mengganggu-gugat kestabilan negara, malah boleh menakutkan kemasukan pelaburan asing. Jadi ini antara logiknya kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh fikirkan bersama. Jadi terdahulu yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Ahmad Shah hari ini bertitah bahawa baginda tidak akan terlibat dalam percaturan politik. Sultan Ibrahim Iskandar yang akan mengangkat sumpah sebagai yang di Pertuan Agong yang baru turut bertitah tidak akan menerima mana-mana pihak yang menghadap baginda sehingga 31 Januari ini. Yang mana untuk pengetahuan anda sahabat semua, Parlimen akan bersidang pada penghujung bulan Februari. Itu dia. Jadi adakah mereka begitu terdesak, tertekan sehingga tiada langkah lain yang boleh lakukan? Akhirnya inilah langkah yang sedang diusahakan oleh geng-geng tebuk atap ini, sahabat-sahabat semua. Dan kerana itu Lokman Adam juga turut membalun Papa Gomo yang dikatakan, katanya jangan biar Papa Gomo gugat kestabilan negara. Itu antara kenyataan daripada Lokman Adam yang menempelak dan juga membalun khususnya geng kaki fitnah ini, yaitu Papa Gomo, individu yang bergelar Papa Gomo. Jadi kata Lokman Adam, selagi blokok kontroversi Papa Gomo tidak ditahan di bawah SOSMA, kerajaan yang stabil pun boleh tumbang akibat rekan ceritanya yang memperdayakan orang ramai. Ahli Mesorik Kerajaan Tertinggi UMNO itu, Datuk Lokman Adam berkata, pada zaman Tun Mahathir Mohamad, individu yang membuat tuduhan palsu seperti Papa Gomo sudah lama dikenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA. Jadi beliau berkata, individu seperti Papa Gomo tidak harus dibiarkan sehingga menggugat kestabilan negara. Jadi setakat dakwaan di bawah Akta Hasutan ini nak tunggu selesai bicara manusia yang fitnah melampau hingga menggugat kestabilan negara, mau cecak 4 hingga 5 tahun. Zaman Mahathir dulu manusia macam ni dah lama kena ISA katanya.
Dan selagi manusia macam ni tak kena sosma, silap-silap kerajaan yang stabil boleh benar-benar tumbang akibat ramai sangat yang lebih percaya rekan tentera cyber upahan ini. Tak salah bagi kebebasan bersuara, kata Lokman. Tapi membiarkan kebebasan menfitnah kerana mahu dilihat melindungi hak bersuara bakal mengundang malapetaka dan umpama menggali lubang kubur sendiri, katanya. Sungguh pun Perdana Menteri berhak memaafkan dan tidak mengambil tindakan ke atas manusia-manusia yang menfitnah beliau. Janganlah pula hak rakyat untuk terus kekal menikmati kestabilan politik dan ekonomi dinafikan. Sehingga kita akhirnya kembali ke zaman kegelapan Perikatan Nasional, katanya di Facebook. Pada semalam, Papua Gama tidak mengaku bersalah dan memohon dibicarakan atas satu pertuduhan menghasut di Facebook dengan mendakwa kerajaan hari ini dianggapnya sebagai pro-Israel. Satu tuduhan yang berat, satu tuduhan yang biadab, satu tuduhan yang tidak bertanggung jawab, sahabat-sahabat semua. Di mana nilai patriotik beliau. Yang dituduhnya itu adalah pemimpin dan juga kerajaan, dan dia sendiri adalah orang Malaysia yang ada dalam kerajaan hari ini. Tetapi kerana perbezaan politik, kerana mahu menggulingkan kerajaan, kerana mahu membina persepsi, sanggup membuat tuduhan seperti ini. Sesuatu yang amat-amat memalukan. Jadi mengikut pertuduhan, bekas Exco Pemuda UMNO itu didakwa menyebut kata-kata menghasut di laman Facebooknya Khalid Hamidi dan jam 1 tengah hari 8 November lalu, di mana kata-kata berkenaan dilihat oleh seorang lelaki dikenali sebagai Hisam Sarudin, 42 tahun, di sebuah kondominium di Bukit Bintang. Kesalahan mengikut Seksyen 4(1)(B) Akta Hasutan, Akta 15 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4(1) Akta sama yang membawa kepada denda tidak lebih daripada RM5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Jadi hakim kemudian membenarkan jaminan RM7.000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh terhadap Papa Gomo ini, namun tidak menetapkan sebarang syarat tambahan. Jadi itu antara apa yang sedang berlaku ya dalam negara kita ya. Jadi kenyataan Ketua Polis Negara ini sebenarnya mempersoalkan, beliau mempersoalkan kenapa ada cerita-cerita seperti ini yang keluar, sedangkan sepatutnya yang berhak dan mempunyai authority untuk membuat pengumuman itu adalah ya ketua parti, pemimpin parti, presiden, pengerusi, setiausaha dan sebagainya. Tetapi yang membuat kenyataan itu adalah ya orang yang melarikan diri, seorang yang dikehendaki, ya, yang kalah saman, melarikan diri lalu membuat berbagai fitnah, tuduhan, berita palsu dan sebagainya. Dan diambil pula fakta-fakta yang tidak benar ini oleh mereka seperti Papa Gomo, Cikgu Bat, Ratu Fitnah, Ratu Gajah, Ratu Badak dan macam-macam lagi, antara geng-geng kaki tebuk atap ataupun kaki fitnah ini, sahabat-sahabat semua. Amat-amat memalukan. Bagaimana pandangan Anda? Ya, adakah Anda mau supaya seperti yang dicadangkan oleh Lokman Adam, supaya mereka yang menggugat kestabilan negara ini harus dikenakan tindakan ya SOSMA seperti mana yang dibuat ya oleh Tun Dr. Mahathir sebelum ini. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.